Okey, kita sambung sekali lagi. Okey. So, mana dah tadi? Okey, so apa yang perlu ada dalam penyata pendapatan adalah jualan bersih, okey, kos belian. Okey, perlu ada kos jualan. Belian bersih, perlu ada belanja, untung kasar, untung bersih. So perlu ada 7 ni lah. Okey, so macam mana? Apa jualan bersih? Okey. Okey, kita tengok. Boleh refer dekat buku teks awak muka surat 101. Okey. Okey. Okey, kos jualan. Okey. First awak perlu tahu dulu kos. No, bukan kos jualan. Jualan bersih. Okey, jualan bersih. Okey, apa itu jualan bersih? Cikgu dah beritahu tadi. Jualan bersih yang awak dapat adalah berapa? Okay, maksudnya jualan bersih adalah hasil jualan awak tolak dengan pulangan jualan. Jualan yang tak habis dijual. Okay, pulangan jualan tu maksudnya jualan yang tak habis dijual. Ataupun okey, jualan bersih adalah jumlah jualan barangan dan perkhidmatan ditolak dengan pulangan jualan. Okay, jualan bersih. Itu definisi untuk jualan bersih. Okay. Jualan tu jualan lah berapa awak yang terjual. Okay. Dan pulangan jualan merujuk kepada barangan ataupun perkhidmatan yang dipulang kembali. Sebab orang tak beli, so dia dipulang kembali oleh pengguna kepada perniagaan dalam sesuatu masa. Okay. Ataupun contohlah orang beli barangan awak, barangan awak tu rosak. Jadi customer balik-balik, dia minta balik duit dia. Okay, contohlah dia beli, contoh awak jual curry puff 100 biji, tiba-tiba ada 2 biji basi. So customer pulangkan balik, awak kena bagi balik duit dekat dia lah. Okay. Itu satu contoh. Kita pun adalah awak okay. Ataupun barangan yang tidak terjual. Okay. So adalah macam mana nak dapatkan jualan bersih? Okay. Jualan tolak pulangan jualan. Contoh tadi yang curry puff. Okay. Contoh jualan awak RM100 untuk 100 biji curry puff. Okay. Macam mana nak nampak ni? Okay, sekejap. Okay, contoh jualan yang awak dapat hari ini, okay, RM50, RM100 lah untuk 100 biji curry puff. Okay. Lepas tu ada customer tu dia awak jual tu curry puff tu basi, 5 biji curry puff tu basi. Okay. Lepas tu dia pulang balik kepada awak dan awak bagi balik duit kat dia. So berapa ringgit? 100 biji untuk 100. So RM100 lah. Okay. So 5 biji. Tolaklah RM5 tadi. So awak akan dapat berapa awak punya jualan bersih? RM95. Okay. So maksudnya macam tu. Okay, boleh faham? Okay, kalau boleh faham buat good. Fatah faham tak? Okay. Okay. Seterusnya. Okay, kos jualan. Kita ada berapa je masa? Sekejap je masa. Ada 15 minit lagi. Okay, kos jualan.
Okey, kos jualan, berapa kos jualan adalah merupakan kos dan belanja untuk beli barang niaga. Contohlah awak nak buat curry puff tu awak perlukan tepung, gandum, inventory awal, okey, tepung, gandum, apa lagi? Beli ayam ke, daging ke, okey, beli kentang, okey, beli apa lagi? Okay, so itu adalah kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Untuk buat curry puff tu awak perlu beli tepung jagung ke. Okay, so itu adalah kos jualan. Okay. Sebagai contoh, kita ambil yang mudah-mudah je. Okay, tulis. Contoh inventory awal, berapa yang awak habis untuk awak buat yang contohlah RM30 lah modal lah contoh. Okay, lepas tu ni inventory awal. Okay, IA tu inventory awal. Okay. Okay, belian berapa? Daripada belian tu berapa awak dapat? Okay, contoh RM5 ke, okay. Okay, lagi apa? Pulangan belian. Okay, sangat ni. 50. Okay, belian. Belian. Pulangan belian. Contoh pulangan belian tu macam contoh awak beli. Okey, macam ni. Okay, faham dah. Pulangan belian tu, contohlah awak beli tepung, no. Awak beli, untuk buat curry puff tu awak beli daging lah. Okay, daging tu dalam RM25 lah contoh. Tiba-tiba daging tu busuk ke apa ke kan. So itu adalah dikira sebagai pulangan belian. Okay. Okay. So tolaklah RM25. Okay. So ni okay. Untuk okay, boleh tengok ni. Mungkin awak nampak ni. Mana dah? Okay, so macam ni kan. Okay, awak boleh tengok sini. Dia punya apa jualan bersih. Okay, dah. So ni untuk kita tengok kepada kos jualan. Okay, kos jualan. Berapa kos yang awak perlukan untuk awak buat curry puff tu. Sebagai contoh kat sini, okay, kos dia inventory. Okay, belian dia adalah 405791. Okay, contohlah dia beli untuk buat belian belian barang-barang tu adalah 400 lebih. Pulangan belian tu berapa? Okay, sekejap
So sini adalah belian tolak dengan pulangan belian, so awak akan dapat belian bersih. Okey. Pulangan belian tu ada contoh barang tu rosak ke apa, okey. Itu ada dikira sebagai pulangan belian ataupun pulangan belian awak beli secara hutang ke, okey, awak tolak balik. Okey. Okey. Boleh faham ke tak ni? Okey. So next, bila awak dapat awak kira-kira belian, pulangan belian dan angkutan masuk tu, awak akan dapat dengan kos jualan. Biasanya dalam untuk uh, perniagaan dia tak ada complicated sangatlah dia punya soalan tu untuk awak dapat. Biasanya dia akan keluar macam inventory awal, belian. Tak susah pun, senang je, okey. So belian akan belian tu tolak dengan pulangan belian. Okey, so awak akan dapat belian bersih. Okey. Tapi bila awak nak dapatkan kos jualan, awak perlu kira semua inventory awal berapa. Okey. Okey, untuk dapat kos jualan tu awak perlu go through dulu kepada belian bersih. Okey. Belian bersih tu macam mana? Okey, jumlah perbezaan, bila dia kata perbezaan, jumlah perbezaan maksudnya perlu tolak. Merupakan jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Okey, kat sini dah ada ni. Pulangan belian adalah barangan yang dipulangkan kembali kepada pembekal. Betul lah. Okey, kalau contoh tadi macam contohlah awak beli tepung, awak beli 2 plastik tepung lah contoh. Tiba-tiba satu plastik tu dia punya plastik tu dah terkoyak. Jadi awak pulangkan kembali kepada pembekal. Okey, so belian awak berapa tadi? 20 sebagai contoh. RM20. Okey, so rugi tadi RM5. So tengoklah berapa yang awak dapat untuk belian bersih. Okey. Okey, faham ke tak ni? Faham ke tak? Okey. Cikgu tahu awak confused. Okey, so kita cuba lagi. Okey. So belian bersih awak akan dapat kalau awak belian tolak dengan pulangan belian. Sama dengan tadilah, nak dapatkan jualan bersih, awak kena jualan tolak dengan pulangan jualan. Okey. Kalau nak dapat belian bersih, belian tolak dengan pulangan belian. So awak akan dapat belian bersih. Okey. Boleh? So macam contoh dalam buku teks tu RM405,791 belian tolak dengan pulangan belian. Okey, contoh dia beli tepung tadi tak rosak, tu tolak 210. So awak akan dapat belian bersih 405,581. Okey. Okey, seterusnya kos belian. Okey, kos belian tu apa pula? Banyak betul nak kena ingat ni kan. Okey, kos belian merupakan jumlah kos barang yang dibeli. Kos barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian. Dan ditambah pula dengan belanja atas belian yang melibatkan angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan duty import. Okey, kalau awak nak tahu kos belian, belian lepas dah tolak pulangan belian dan ditambah pula dengan belanja atas belian, upah atas belian, belanja atas belian yang melibatkan angkutan masuk, upah atas belian, insurans. Apa insurans yang awak perlu bayar untuk kerja ke, insurans apa-apalah, dan belian ataupun duty import. So itu dikira sebagai kos belian.
Complicated betul. Okey. Okey. Boleh nampak ke tak? Okey. Okey, kita ada 6 minit je lagi. Okey. Kos belian. Okey, dah. Kos belian. Okey, seterusnya belanja. Okey, yang dekat atas tu yang 3. 1, 2, 3, 4 ni adalah akaun perdagangan. Okey. Okay, tak apa. Nanti kita akan go through lagi penyata pendapatan ni sampai awak faham. Okey. Okay, best kalau ada papan hitam kan, cikgu boleh nak terangkan tu. Okey. Okey, then next. Okey, untuk belanja. Okey, ni adalah di akaun untung rugi. Untuk bagi penyata pendapatan perlu ada belanja. Macam mana nak dapatkan belanja ni? Belanja ni contoh macam apa yang awak gunakan untuk belanja untuk bayar insurans, okey, untuk bayar gaji pekerja, untuk bayar sewa bangunan. Belanja. Belanja tu maksudnya awak gunakan duit yang ada untuk bayar gaji bil elektrik ke sebagai contoh. Okey. So belanja merupakan kos yang dibayar dalam perniagaan. Okey, kos yang dibayar dalam perniagaan. Okey, berbeza dengan kos jualan tadi. Kos jualan apa yang awak belanja untuk pengeluaran, okey, barang niaga. Kalau belanja, kos yang awak bayar untuk perniagaan, untuk awak bayar sewa bangunan, sewa rumah, gaji pekerja. Okey, tidak termasuk dengan tidak terlibat dengan pengeluaran, tapi ia terlibat dengan perniagaan tersebut. Jadi kalau barang-barang yang awak beli tu dikira sebagai kos jualan. Kalau untuk bayar sewa, bil elektrik, gaji, insurans tu kira belanja. Okey, belanja. Okey, so beza kos jualan dengan belanja tu. Okey. Seterusnya untung kasar. Okay, untung kasar apa? Merupakan jumlah untung yang diperoleh setelah mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Okey. Kat sini dalam penyata ni, jualan bersih tolak dengan kos jualan awak akan dapat untung kasar. Okey, macam mana? Kos. Okey, macam mana? Okey. Mana dah tadi? Okey, untung kasar. Dia kata kat sini kos jualan bersih dengan kos jualan. Okey, so nak dapatkan kos jualan ni macam mana? Kos jualan ni yang ni lah tadi. Inventory awal dah tolak ni awak akan dapat ni 133,613. Kos jualan. Okey, macam mana nak tahu untung kasar? Kos khas ni, jualan bersih ni, okey, tolak dengan kos jualan 133. So awak akan dapat untung kasar 433,187. Okey. Macam mana nak dapat kos jualan? Kos jualan yang ni lah, yang tadi ni. Okey. Yang ni. Inventory awal. Ni, belian, tolak dengan pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. Tambah pula dengan ni, angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian, duty import, awak akan dapat kos belian ni. Okey. Lepas tu kos belian, dia tolak pula dengan inventory akhir, awak akan dapat kos jualan. Okey. Faham? Kos jualan nak macam mana nak dapatkan untung kasar?
Jualan bersih tolak pula dengan kos jualan, awak akan dapat untung kasar. Okey, untung kasar baru ni. Okey. Okey, seterusnya untung bersih. Okey, macam mana nak dapatkan untung bersih? Untung bersih ni lepas awak dah tolak semua untung kasar semua, dah tolak hasil semua, okey. Jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan dalam satu tempoh per akaun. Okey, maksudnya jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Okey. Untung kasar tambah dengan hasil jualan, tolak belian, awak akan dapat untung bersih. Macam mana nak dapat untung kasar? Awak perlu kira yang ni dulu. Macam mana dapat hasil? Awak kira yang ni dulu. So, dia perlukan untuk dapatkan satu jualan bersih, kos jualan, belian bersih, kos belian, belanja untuk kasar, untung bersih tu awak perlu kira sekejap, step by step. Okey. Ada step by step. Okay, awak tak boleh terus nak dapat untung bersih, tak boleh. Terus nak dapat untung kasar, tak boleh. So, kena kira one by one. Kalau dalam exam, nanti soalan dia agak tricky. Okay, dia akan, contoh dia nak minta untung bersih. Okay, dia bagilah awak statement tu. So, macam mana awak nak kira? So, awak perlu ingatlah macam mana nak dapat untung bersih. Kena ingat formula tu. Untung kasar tambah dengan hasil, tolak dengan belian. Sometimes dia punya soalan agak tricky, ya. Objektif. Okay. Untuk objektif, kita boleh nak pakai pistol tembak kan. Tapi kalau subjektif, awak perlu kira. Biasanya dia akan bagi yang senang je lah, tak ada yang susah. Okay, so kat sini kita boleh tengok macam mana kita nak dapatkan untung bersih. Okay. So, untung kasar perlu ditambah dengan hasil. Okay, berapa hasil? Ni hasil. Okay, tambah hasil. Contoh hasil apa yang dia dapat. Hasil tu yang dia dapat lah. Contoh dia dapat commission, dapat faedah simpanan. Okay, so untuk kasar tambah dengan 7,700. So, awak akan dapat tambah lagi belanja. Okay. No, tolak dengan belian. Belian tu belanja lah. Okay. Berapa yang belanja, sewa, bayar gaji semua. Okay, bayar insurans. Beza dengan belian di atas ni. Macam cikgu cakap tadi, belian ni untuk awak beli belian untuk urus pengeluaran. Okay. Yang ni untuk awak bayar belanja ni untuk kos dalam perniagaan. Okay, sebab itulah belanja ni dikira sebagai belian. Okay. So, bila tambah belian ni, awak akan dapat 176. Jadi, nak dapatkan untung bersih, untung kasar tambah dengan hasil, tolak dengan belian, so awak akan dapat untung bersih. Okay. Untung kasar, contohlah 433,187 tolak, tambah dengan hasil yang awak dapat. Contoh awak dapat setelah menjual tu, awak dapat komisen, awak dapat faedah. Okay. Tambah dengan hasil, barulah tolak dengan belanja. Berapa yang perlu untuk bayar sewa, gaji pekerja, insurans pekerja. Okay. So, bila total belanja ni, awak akan dapat 176,865. Okay. So, untuk kasar tambah dengan 7,700, tolak dengan belanja ataupun belian 176,865 ni. So, awak akan dapat untung bersih 264,022. Okey. 264,022. So, adalah untung bersih. Okey.
Okey, so sampai sini saja. Cikgu tahu awak pening lagi, okey. Okey, cuba balik nanti, case study formula dia dulu, okey. Awak tengok yang 7 tadi cikgu suruh awak salin tu, nama perniagaan, tajuk penyata dan hasil perniagaan, hasil jualan, kos jualan tu. Okey, so awak kalau ada apa, mesin ada printer kat rumah boleh photostat muka surat 100 tu, okey awak study. Okey, awak lorek yang mana awak tanda catat yang mana jualan bersih, mana kos jualan, awak cuba tambah tolak macam yang dia cakap tu. Okey, so awak akan lebih faham lagi, okey. Okey, awak tanda yang mana akaun perdagangan, yang mana akaun tu rugi supaya untuk awak nampak, okey, apa yang perlu awak ingatlah untuk formula dia. Okey. So untuk kira penyata pendapatan ni dia perlukan kepada step by step. Kita tak boleh terus dapat kepada untuk bersih. Okey, nak dapatkan, okey. So biasanya senang je soalan je, tapi untuk senang tu bukan maksudnya kita tak payah belajar, okey. Kita perlu belajar. Study, okey. Cuti lama ni, okey. Study. Okey, boleh? Boleh tak? Nanti cikgu akan share notes yang ni, okey, dalam grup WhatsApp tu, okey.